Baik Azam, terima kasih. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam akan menghantar pasukan pemerhati bagi memantau perjalanan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah bulan ini. Pengerusinya Tan Sri Othman Hashim berkata pihaknya kini dalam proses menyediakan senarai penama yang dijangkakan sekitar 30 orang. Jumlah berkenaan lebih besar berbanding kebiasaannya memandangkan Sabah merupakan negeri yang luas. Jelas Tan Sri Othman, pasukan pemerhati itu akan bekerja sama dengan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan di negeri ini bagi memastikan ketelusan proses pilihan raya tersebut. Saya merujuk kepada pilihan raya nanti. Sama SOP itu ditepati dan tidak peluang untuk semua orang mengambil bahagian kan yang tu jadi yang itu perkara-perkara yang berkaitan dengan dengan pilihan raya tu. Beliau ditemui pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal di Kota Kinabalu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh penamaan calon bagi PRU DUN Sabah pada 12 September, pengundian awal 22 September dan 26 September sebagai hari pengundian. Sri Kandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menyenaraikan 10 nama calon wanita daripada sayap itu untuk bertanding dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah pada 26 September ini. Ketuanya Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata senarai itu telah dihantar kepada Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk diputuskan. Kita telah pun menghantar nama calon-calon daripada Sri Kandi. Ya, kita mahukan juga calon-calon daripada wanita. Kita harap sebagai sebuah parti yang begitu prihatin bukan sahaja kepada rakyat tetapi juga kepada wanita. Saya yakin ada insya-Allah ada calon daripada wanita. Beliau ditemui pemberita selepas program sentuhan kasih Sri Kandi Bersatu di Wisma Keluarga Titingan Jalan Banyan Drive Tawau. Sementara itu, Datuk Rina yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyambut baik cadangan bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat dinaikkan kepada RM1,000 daripada RM200 hingga RM300 ketika ini. Jelasnya, cadangan itu bukti keprihatinan kerajaan terhadap mereka yang memerlukan, khususnya warga emas dan mereka yang menghidapi penyakit kronik. Budaya saling hormat menghormati dan semangat toleransi tinggi dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama di negeri ini perlu terus diperkukuh. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata usaha itu penting bagi memastikan perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat di negeri ini terus terpelihara. Katanya amalan itu juga dapat mengelakkan perpecahan dan perbalahan antara satu sama lain. Beliau berucap dalam majlis penyerahan jalur gemilang dan ramah mesra bersama Persatuan Penduduk Program Perumahan Rakyat PPR Taman Murni di Sandakan. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan asas kepada kira-kira 30 asnaf terpilih di PPR berkenaan. Lebih 100 usahawan peladang menerima peruntukan dan bantuan pada program sumbangan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas serta agihan Geran Usahawan Peladang di Putatan hari ini. Majlis penyerahan sumbangan disempurnakan Timbal Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 Datuk Haji Cik Abdullah Matnawi. Ketika ditemui media, Datuk Cik Abdullah berkata sumbangan tersebut salah satu usaha menggalakkan golongan muda mengusahakan sektor pertanian dan makanan selain memacu pertumbuhan semula ekonomi negara dalam situasi berdepan COVID-19. Beliau berharap usahawan peladang memanfaatkan sepenuhnya bantuan itu dengan mencipta inovasi dalam teknologi serta gerak kerja untuk memastikan rantaian industri makanan negara terus berkembang. Selain itu, mereka turut dibantu dan diperkasa menerusi pelbagai kursus. Kita selalu adakan program jelajah agropreneur muda ni yang mana bukan saja kerajaan memberi bantuan tetapi selepas dibantu itu pun kerajaan melalui kementerian ini di bawah satu unit unit agropreneur muda yang ditubuhkan di Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang sentiasa memantau. Mana bukan saja bagi bantuan, tapi kita ada kursus dan kita pantau.
Sejumlah RM316,000 di bawah Prihatin Kementerian Berkenaan dan Geran Agropreneur Muda serta RM15,000 daripada Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas dan sumbangan COVID-19 Nafas disampaikan dalam majlis ini. Ketua-ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Polis Diraja Malaysia PDRM perlu mengukuhkan kerjasama dan interaksi dengan komuniti setempat bagi memudahkan PDRM mencegah jenayah dengan lebih berkesan. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Zainal Abidin Kasim berkata, pendekatan turun padang anggota PDRM bertemu masyarakat cara terbaik bagi anggota penguatkuasa untuk berinteraksi dengan masyarakat, seterusnya meyakinkan masyarakat bahawa PDRM sentiasa bertindak pantas. Meningkatkan engagement dan meyakinkan masyarakat di Sabah bahawa polis ini akan sentiasa membantu dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat setempat, terutamanya di negeri Sabah. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan bantuan kerusi roda kepada ibu anggota simpanan sukarelawan PDRM, SSPDRM di Ibu Pejabat Polis Kepayan, IPK Kota Kinabalu. Datuk Zainal berkata selain meringankan beban anggota SSPDRM, penyerahan kerusi roda ini juga tanda penghargaan terhadap jasa anggota polis termasuk SSPDRM. Dalam pada itu, beliau berkata polis kontingen Sabah akan menerima beberapa buah kenderaan jenis Honda Civic bagi meningkatkan keupayaan mencegah aktiviti jenayah di negeri ini. Jalinan Digital Negara Jendela yang merupakan pelan tindakan penyediaan liputan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi diharap dapat dilaksana dalam masa terdekat. Di Sabah, 251,166 premis akan disediakan capaian menerusi gentian optik. Beliau yang ditemui rata-rata menyambut baik inisiatif itu kerana rakyat di kawasan luar bandar amat memerlukan perkhidmatan jalur lebar yang lebih baik. Inilah di antara keperluan yang kita perlu ada sekarang. Sebab dengan adanya ini kita mudah untuk mendapatkan input-input baru. As long as it is better for our society, so I think it's better. Macam improvement. So kita sebagai rakyat macam perlu bersyukur. And kita gunakan sebaiknya apa yang telah diberikan. Pelan tindakan jendela diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bertujuan memenuhi keperluan rakyat dalam perkhidmatan komunikasi digital susulan pandemik COVID-19. Sementara itu, Pengarah Pusat Pelaburan Endowment dan Wakaf Universiti Malaysia Sabah UMS Dr. Rafiq Idris berkata, Sabah memerlukan kualiti capaian jendela yang menyeluruh, stabil dan pantas meliputi faktor geografi Sabah yang luas dan taburan penduduk di pelbagai daerah selain peningkatan aktiviti ekonomi pasca COVID-19. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan Azam.